Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku sekalian dalam keadaan sihat walafiat. Mari sama-sama kita membaca doa afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma tahhir qalbi. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan limpah dan karunia-Nya sekali lagi kita bertemu dalam siri kuliah kesihatan Khazanah Islam episod yang ke-77. Kali ini kita akan ambil 10 jenis makanan yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita setiap kali. Lebih-lebih lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, oh mankind, makanlah apa-apa yang telah kami karuniakan di atas muka bumi halalan thayyibah. Pada ayat ini Allah menyebut bahawa kita sangat-sangat digalakkan supaya memilih dua jenis ciri-ciri makanan, yakni yang pertama adalah halal dan kategori yang kedua adalah thayyibah. Thayyibah ni maknanya secara keseluruhannya komprehensif, wholesome, makanan yang bersih, makanan yang safety, makanan yang sihat, dan begitu juga makanan yang selamat daripada segala macam bahaya. Maka pada minggu ini, episod yang ke-77, kita akan ambil 10 makanan yang mudarat, yang bertentangan, bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah canned soup, maknanya sup dalam tin. Yang kedua, salt enriched egg noodles ataupun noodle soup yang kaya dengan sup telur ataupun mi telur yang kaya dengan garam. Yang ketiga, white bread, maknanya roti yang putih, roti yang tepungnya sudah diproses. Yang keempat adalah canned tuna, maknanya tuna dalam tin yang mempunyai mercury ataupun di antaranya adalah giant mackerel. Yang kelima, energy drink, maknanya diet soda ataupun energy drink seperti Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Coke, Sucralose that contain ethanol. Yang keenam, potato chips. Yang ketujuh, fake maple syrup, maknanya maple syrup yang palsu, yang mana sirapnya itu bukanlah asli yang boleh memudaratkan. Yang ke-8, margarine. Yang ke-9 adalah cordial syrup, maknanya apa-apa saja air cordial yang kaya dengan artificial sugar dan begitu juga colouring. Yang ke-9, fruit juice. Yang ke-10, dairy meat seperti ham, sausage dan sebagainya. Maka marilah kita pergi kepada makanan yang boleh memudaratkan. Yang pertama adalah canned soup, maknanya sup dalam tin yang mengandungi monosodium glutamate ataupun dipanggil MSG, modified food starch, which contain MSG. Mengapa ia boleh memudaratkan? Kerana dia mengandungi MSG kalau sekiranya berlebihan daripada 1 gram ataupun 5 gram. Salt enriched egg noodles ataupun noodle mi telur yang kaya dengan garam, di antaranya Campbell soup yang mengandungi MSG ataupun glutamate, modified glutamate, monosodium glutamate
ataupun neotoxin that makes your brain think that the food tastes better than it does. Maknanya neotoxin ini boleh membuat otak kita merasakan seolah-olah makanan itu benar-benar sedap, pada hakikatnya tidak. Maka sahabat-sahabatku khazanah Islam seterusnya, apabila kita membicarakan tentang MSG ataupun monosodium ini, adakah ia itu memudaratkan ataupun tidak? Satu kajian telah dilakukan pada 1969. Saintis telah menyuntik anak-anak tikus dengan 25,000 mg MSG, yang mana ia biasa digunakan dalam kita punya kebiasaan menyediakan makanan, lebih kurang 1/3 daripada teh, 1/3 daripada sudu teh MSG yang kebiasaan dalam masakan kita. Maka setelah dilakukan satu eksperimen, kajian secara saintifik, anak-anak tikus yang disuntik dengan MSG telah menunjukkan bahawa kesan daripada MSG ini, otak mereka menjadi abnormal, maknanya tidak normal, dan boleh merosakkan ataupun mencemarkan. Dan dikatakan when the mice reach adult stages, they were significantly smaller. Apabila anak-anak tikus ini sampai kepada usia dewasa ataupun sampai usia dewasa, di mana anak-anak tikus itu tidak tumbuh ataupun dikatakan besar mengikut secara tabi'i, tapi dia lebih kecil daripada saiz-saiz tikus yang lain, dan ia mengandungi berlebihan berat badan dan sangat sukar, dikatakan difficulty reproducing, lambat perkembangannya ataupun tumbuhannya. Maka kesimpulannya, para saintis mengatakan, merekomenkan bahawa wanita yang hamil seharusnya menjauhkan semua makanan mereka yang mengandungi MSG. Kenapa? Dia katakan it may lead to similar effects in their newborns. Ia akan mengakibatkan satu kesan buruk pada bayi yang dikandunginya. Inilah di antara hasil kajian yang dilakukan oleh saintis pada 1969. Dan yang ketiga, sahabat-sahabatku khazanah Islam, kita telah makan roti lebih daripada 50 tahun, yang mana kita kurang perhati bahawa sebenarnya tepung-tepung yang diproses itu dia mengandungi hybrid starch, maknanya seperti kanji hybrid, bran dan germ, yang dipanggil glycemic index. Apakah glycemic index ini? Yang mana dikatakan satu cara untuk melihat diet kita yang sihat, kita harus perhatikan adakah makanan itu jatuh pada glycemic index tadi. Di antara roti yang rangup apabila diadun begitu lama, maka ia hilang dia punya keaslian, seperti white bread. Dan dikatakan satu glycemic index ini digunakan di dalam berbagai-bagai makanan, dikhaskan, diklasifikasikan makanan-makanan yang mengandungi carbohydrates. Jadi glycemic index ini adalah dikelaskan jenis-jenis makanan yang mengandungi carbohydrates yang tinggi ataupun karbon yang tinggi. Dan dia berpotensi untuk meningkatkan kita punya gula darah ataupun dipanggil blood sugar level. Dan begitu juga dikatakan bahawa bagaimana kita punya blood sugar level ini meningkat begitu cepat, mengikut seorang pakar endokrinologis,
Dr. Alexander Williams MD tadi. Itu di antara kesan glycemic index yang terdapat pada roti-roti putih yang telah diproses berbanding dengan whole meal bread. Dan begitu juga dikatakan bahawa jenis-jenis makanan yang mengandungi glycemic index ataupun kandungan karbohidrat yang begitu tinggi, ini sebab-sebab yang berbagai-bagai datang daripada bagaimana karbohidrat ini mempunyai kesan pada tubuh badan anda. Sebagai contoh, karbohidrat yang simple, yang mudah, dikatakan mengandungi gula. Mengandungi gula di dalam soda dan begitu juga cemil-cemilan atau kita panggil dessert yang manis tadi. Maka ia dipecahkan, yang mana ia lebih cepat prosesnya dalam karbohidrat yang kompleks sebagaimana terdapat di dalam sayur-sayuran dan begitu juga whole grain food ataupun makanan-makanan yang lemak tepu tadi. Secara natijahnya bahawa kita punya blood sugar level ataupun gula darah ia boleh jatuh dengan begitu cepat apabila kandungan glycemic index ini begitu tinggi terdapat dalam makanan-makanan harian kita. Maka setelah itu beberapa masa doktor percaya bahawa secara konstannya di mana ia memainkan peranan di dalam pemakanan, makanan yang dimakan oleh manusia, akhirnya ia mengakibatkan bahawa daya tahan insulin yang mana ia boleh mengakibatkan ketidaksihat ataupun kurang sihat tubuh badan kita dalam masa yang panjang. Ia boleh mengakibatkan penyakit. Wa'iyazbillah. Ini adalah kesan makanan-makanan yang terdapat glycemic index yang begitu tinggi dan begitu juga dikatakan makanan-makanan yang sering kita makan setiap hari. Boleh makanan itu mengandungi glycemic index asalkan ia low ataupun rendah. Tidak boleh lebih daripada setengah ataupun terlalu tinggi. Ini adalah makanan-makanan yang mana kita lihat yang mengandungi glycemic index ataupun hybrid starch yang begitu banyak. Tanpa kita sedari yang sering kita makan mi kuning, roti, prata, wadi, jemput-jemput yang mana tepung-tepung putih itu dipanggil white flour. Dia bukan yang mana dia bukan bukan whole meal. Bukan whole meal ataupun lemak tepu yang asli. Apabila dia sudah diproses begitu lama, walaupun roti itu lembut, walaupun makanan-makanan kek, candies ataupun apa sahaja yang kita makan begitu lembut, tapi yang mana kita lihat ia tidak baik dalam jangka masa panjang kerana ia sangat rendah dalam lemak tepu tadi. Begitu juga seterusnya kalau kita lihat di antaranya. Maka apakah alternatif? Sebaliknya, maka doktor mencadangkan agar kita makan roti whole meal yang tidak diproses begitu halus ataupun dipanggil fine grain yang mana ia rendah pada lemak tepunya. Di antara yang boleh digalakkan adalah makanan cereal ataupun barley ataupun oats. Lebih-lebih lagi di kalangan kita yang usianya lebih daripada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sangat tidak digalakkan kita makan roti ataupun refined grain yang mana tepung putih itu sudah diproses begitu halus. Maka kita perlu berhati-hati. Bagi saya yang usia 65 tahun tadi, saya akan mengurangkan jenis-jenis makanan yang ada white tepung putih yang sudah diproses
Mungkin seminggu sekali ataupun 2 kali saya akan cari roti yang whole meal. Walaupun dia mahal sedikit tapi ia baik untuk kesihatan kita. Begitulah sahabat-sahabatku khazanah Islam. Yang keempat adalah canned tuna. Maknanya tuna dalam tin. Mengapa? Kerana kebanyakan tuna ini dia mengandungi mercury. Kerana dia adalah daripada ikan mackerel yang besar. Ikan mackerel ataupun yang giant mackerel ini dia terlalu lama di dasar lautan. Maka kadar mercury-nya begitu tinggi tadi. Jadi maka dari itu dinasihatkan mungkin kalau kita nak makan canned tuna seminggu sekali ataupun 2 kali itu paling optimal untuk menjaga kesihatan kita. Sebagai mungkin yang lebih yang selanjutnya para doktor menasihatkan supaya kita makan canned tuna ini seminggu sekali ataupun 2 kali. Bagi saya mungkin saya makan sebulan 1 kali ataupun 2 kali. Maknanya ikan-ikan tuna yang dalam tin yang telah preserve begitu lama. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Itu yang paling selamat. Kerana sebagai alternatif kita boleh makan sardin. Kerana sardin ni adalah ikan-ikan yang lebih kecil. Ia kurang tercemar dengan toksit ataupun mercury. Jadi apakah di antaranya kita antara tuna dengan sardin? Kalau tuna ni kebanyakan dia daripada giant mackerel. Kalau sardin ia adalah ikan-ikan yang kecil yang tidak tercemar di bawah dasar lautan kerana mereka hanya berada di atasan. Dasar lautan di atas. Jadi mereka kurang tercemar dengan toksit ataupun mercury. Ataupun dikatakan sardine are healthy and very nutritious because they do contain low levels of mercury and sodium. Kerana mereka, ikan-ikan sardin ini dia tak tercemar di bawah dasar lautan yang kandungan mercury-nya begitu tinggi. Maka dari itu, canned sardine dinasihatkan boleh kita makan tapi secara sederhana ataupun moderation. Bukan not every day. Dia katakan not every day, bukan hari-hari. Kerana begitu juga kita, Allah telah pesan dalam surah Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah, minumlah apa-apa saja makanan yang berada di atas muka bumi yang halal dan thayyibah. Jadi maknanya makanan itu mestilah makanan yang safety, hygiene, dan begitu juga makanan yang selamat dan kualiti yang baik. Bukan setiap hari kita makan sardin ataupun tuna. Tak mengapa kalau sekiranya seminggu sekali ataupun 2 kali sebagai sebahagian daripada makanan yang seimbang. Dan selanjutnya, minuman yang sering kita minum ataupun anak-anak kita, remaja kita sangat gemar minum diet soda ataupun dipanggil energy drink. Pada dasarnya kita menganggap bahawa energy drink ini boleh memberi tenaga. Seperti diet soda, energy drink, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Coke, Sucralose, yang mana jenis-jenis energy drink ini mengandungi ethanol. Ethanol ini daripada kandungan pecahan daripada wood alcohol. Di mana wood alcohol ini kalau kita consume begitu lama, ia boleh mengakibatkan mata kita. Mata kita boleh jadi buta kerana ia mengandungi wood alcohol. Kebanyakan energy drink ataupun diet soda mengandungi wood alcohol daripada proses ethanol. Dan 4 sebab mengapa energy drink ini ataupun makanan bertenaga ini adalah tidak baik untuk anda sebagaimana kita lihat kegemaran kerana ia bercanggah dengan Quranic food dan as-sunnah.
Jadi banyak kajian-kajian telah dilakukan kerana energy drink ini kenapa ia tidak baik untuk kesihatan anda, kerana ia mengandungi kadar kafein yang begitu tinggi. Yang pada dasarnya mereka menganggap ia boleh meningkatkan kekuatan otot-otot kita. Jadi oleh kerana anda mempunyai andaian peribadi bahawa apabila kita minum energy drink ini, ia boleh meningkatkan otot-otot kita, maka dalam 60 minit ataupun sebagainya setelah kita minum energy drink ini. Dan begitu juga dikatakan kita punya kognitif, perkembangan kognitif ini begitu cepat apabila kita minum energy drink, dan begitu juga dikatakan it's been shown that energy drink improve things like reaction time and memory. Jadi kononnya dikatakan bahawa energy drink ini boleh meningkatkan ingatan kita dan begitu juga kecerdasan kita. Inilah yang menjadi kegemaran anak-anak muda, pelajar-pelajar apabila musim peperiksaan mereka akan banyak minum energy drink seperti Red Bull ataupun sebagainya, seperti yang terkandung begitu banyak. Ini semua adalah energy drink yang menjadi kegemaran anak-anak kita pada musim peperiksaan kerana kononnya mereka nak tahan jaga malam dan nak menguatkan mereka punya ingatan dan kognitif. Maka mengikut kajian di USA pada 2011 dikatakan bahawa energy drinks are bad for your health because the high caffeine contain. Bahawa minuman-minuman bertenaga ini adalah tidak baik untuk kesihatan anda kerana ia mengandungi kadar kafein yang begitu tinggi yang mana ia boleh meningkatkan risiko yang agak serius terhadap jantung anda ataupun hati anda, jantung. Dan mengikut kajian ini dikatakan energy drink use was associated. Penggunaan makanan, minuman bertenaga ini telah dikaitkan dengan 20,000 kes emergency di hospital-hospital di USA pada tahun 2011. Akibatnya ialah kerana terlalu banyak minum energy drink. Tapi kalau sekali-sekali kita minum, seminggu sekali, mungkin kalau saya sebulan sekali, ia tidak memudaratkan. Sama juga kandungan kafein terdapat pada kopi ataupun teh. Begitu juga ada kandungan kafein mungkin 2%, 3% ataupun 5%. Namun energy drink ini mengandungi kafein lebih antara 15 hingga 20%, yang mana ia adalah sesuatu yang bahaya. Too much caffeine can have negative effects on the heart. Terlalu banyak consume energy drink yang ada kafein ini, ia mempunyai kesan yang negatif terhadap jantung anda. Dan begitu juga tekanan darah anda menurut kajian ini. Dan begitu juga saluran jantung dan mengalami sukar untuk tidur. Maka dari itu, a good recommendation for most individual is to keep caffeine consumption under 400 mg each day or less if you are more sensitive. Direkomendasikan bagi setiap individu yang consume caffeine adalah sebaik-baiknya konsumsinya di bawah 400 mg setiap hari ataupun kurang daripada itu bagi mereka yang sudah ada penyakit kronik atau sensitif. Dan dikatakan dalam kajian ini, the excessive sugar or sweeteners added to some energy drinks is not okay. Pasal yang ada menganggap dia okay. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Red Bull ataupun jenis-jenis minuman ini, dan begitu juga 5 hour energy ini, minum 5 jam terus mempunyai energi yang bertenaga begitu cepat,
tetapi dia mempunyai kesan sampingan kerana kita menyangkakan bahawa itu adalah nutrisi, tapi pada dasarnya ia ada kafein dan kandungan gula yang begitu tinggi. Jadi inilah dikatakan excessive, berlebih-lebih kerana makanan, minuman ini, energy drink ini mempunyai antara 18 hingga 22% kandungan gula ataupun sweetener, pemanis, yang mana ia mengatakan it is not okay. Dan dikatakan some energy drinks contain more sugar than soda. Sebahagian minuman bertenaga ini mengandungi gula lebih daripada soda, 20%, 22% hingga ada yang sehingga 25%. Make sure, pastikan that your energy drinks are not loaded with sugar and calories. Jika anda ingin juga minum energy drink, pastikan yang mana ia tidak dipenuhi dengan kadar gula dan calories yang boleh membahayakan. Lebih-lebih lagi kita di Singapura ini, sekarang ini diabetes ataupun penderita diabetes semakin meningkat, lebih-lebih lagi di kalangan masyarakat Melayu. Ini yang sangat dibimbang oleh pemimpin-pemimpin kita. Maka dikatakan excessive sugar or sweeteners added to some energy drinks are not okay. Some energy drinks contain more sugar than soda. Berlebih-lebihan gula, kadar gula dan pemanis, dia tidak okey, tidak digalakkan kerana kebanyakan minuman bertenaga ini mempunyai kadar 20 hingga 25 gula daripada soda. Maka dikatakan make sure, pastikan that your energy drinks, makanan bertenaga, minuman bertenaga anda tidak dipenuhi dengan kadar gula dan kaloris yang tinggi. Inilah di antara beberapa contoh yang perlu kita berhati-hati. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, makanan yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan kehidupan kita adalah potato chips. Maknanya kentang-kentang goreng, cemil-cemilan. Mengapa? Dikatakan menurut kajian ini can cause inflammatory. They could promote insulin resistance. Kerana ia boleh meningkatkan peradangan kalau kita makan hampir setiap hari. Dan begitu juga ia boleh meningkatkan daya tahan insulin kita. Dan satu soalan ataupun beberapa soalan yang sering diajukan, people also ask, di kalangan manusia bertanya, is potato chip good for diet? Adakah potato chip ini baik untuk diet kita? How many calories in a serving of plain potato chips tadi? Berapa banyak kadar kaloris yang kita makan dalam satu bungkus potato chips yang mana menjadi kegemaran kita, keluarga kita, anak-anak kita, remaja kita. Lebih-lebih lagi mereka sedang menonton movie asyik di depan TV, mereka tidak sedar bahawa potato chips ini mereka sudah makan hampir 2 paket, 3 paket. Kandungan kaloris, garamnya begitu tinggi yang boleh meningkatkan daya tahan insulin yang amat membahaya. Jadi soalannya, berapa banyak kaloris yang terdapat pada snack cemil-cemilan satu bungkus potato chips ini, yang mana sudah pasti ia mengandungi kadar kadar garam yang begitu tinggi, kadar lemak yang begitu tinggi, dan yang ketiga adalah kaloris antara 250 hingga 500 kaloris yang terdapat pada sebahagian potato chips. Dan dikatakan bahawa kita perlu mencari snack ataupun cemil-cemilan yang sihat dan kandungan
kentangnya adalah sihat. Di antaranya, many healthy eaters choose a sensible portion garden veggie straw when they are craving as crunchy tadi. Jadi sebagai alternatif, kebanyakan mereka pemakan akan lebih sensitif, mereka cuba cari alternatif daripada potato chips ini seperti straws, veggie straws, daripada sayur-sayuran, jenis cemil-cemilan daripada sayur-sayuran, ataupun dipanggil veggie straws, yang mana ia lebih baik dari sudut kesihatan kita. Kerana you can consume a hearty portion, 38 straws, for just 130 calories. Jadi kalau sekiranya anda makan daripada garden veggie straws ini, lebih kurang 38 straws ini, ia hanya mengandungi 130 calories. Itu sebagai alternatif. Jadi dikatakan dalam USDA, mengikut Badan Kesihatan USDA yang memastikan bahawa setiap makanan ini adalah organik, berdasarkan kepada Pembadanan Kesihatan di Amerika, dia katakan one serving 38 straws or 28 g of garden veggie straws. Maknanya itu lebih digalakkan kerana dia punya kandungan kaloris hanya 130 sahaja. Dan ini di antara beberapa, kalau kita lihat anak-anak kita, remaja-remaja kita, keluarga kita consume makanan-makanan cemilan daripada garden veggie straws. Dikatakan menurut USDA, satu kali kita menghidangkan hidangan garden veggie straws ataupun 38 straws ataupun 28 mg daripada garden veggie straws, ia hanya mengandungi 130 calories. Lemaknya hanya 7 gram sahaja. Sodiumnya lebih sedikit, 250 mg. Karbohidratnya juga rendah, 16 g. Fibernya juga rendah, 5 g, 0.5 g. Kadar gulanya juga begitu sedikit, rendah, 0.5 g, dan proteinnya juga rendah, 0.5 g. Jadi sahabat-sahabatku khazanah Islam, kalau anda gemar makan potato chips, maka beralihlah menghidangkan garden veggie straws ataupun jenis-jenis cemilan yang diproses daripada jenis sayur-sayuran atau buah-buahan. Maka sekali lagi diingatkan, apakah yang dimaksudkan dengan glycemic index yang terdapat pada kebanyakan makanan yang kita makan yang diproses daripada white flour ataupun gandum putih, yang mana ia sudah diproses begitu banyak. Jadi untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dengan glycemic index numbers, doktor telah memerhatikan bagaimana kesihatan manusia, lebih-lebih berkaitan dengan blood sugar levels, supaya berubah after ingesting carb containing foods tadi. Maka apabila kesihatan kita berkaitan dengan blood sugar level, kadar gula dalam darah kita berubah pada makanan-makanan yang mempunyai karbohidrat yang tinggi dan mempunyai glycemic index yang tinggi. Jadi sebagai ukuran subsequent, kita punya blood sugar level ataupun kadar gula dalam darah berbanding dengan dia punya kadar. Garis panduan dikatakan they can determine where a food falls on a scale of 0 to 100, where 100 represents pure glucose and 0 is a food with no sugar. Jadi di sini dikatakan bahawa antara, kalau kita nak ukur makanan itu jatuh antara 0 hingga 100, maka dikatakan bahawa
makanan yang mempunyai glukos yang asli, yang pure, yang mana dikatakan bahawa makanan yang mempunyai kosong, yang tidak mempunyai gula adalah yang terbaik, dan kadar karbonnya ataupun carb containing foods itu begitu rendah. Jadi dikatakan supaya kita mencari glukos yang asli, yang kandungannya kosong, sehinggalah bawah daripada 100. Seterusnya sahabat-sahabatku khazanah Islam, yang ketujuh, antara 10 makanan yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah high fructose corn syrup. Mengapa high fructose corn syrup ini? Dikatakan high fructose corn syrup has crept into more of our foods over the last few decades. Bahawa sebenarnya makanan yang mempunyai kandungan fructose yang begitu tinggi seperti corn syrup telah menyelinap di dalam pemakanan kita berpuluh ratus tahun yang lalu, berbanding dengan regular sugar, berbanding dengan gula yang biasa. Kerana dikatakan bahawa caramel ataupun corn syrup ini lebih mudah, lebih murah dan lebih manis. And it is more quickly absorbed into your body, but eating too much high fructose corn syrup can lead to insulin. Jadi dikatakan bahawa walaupun ia itu murah dan lebih manis kerana gula prosesnya telah dibakar beberapa kali, maka apabila kita melazimi makan terlalu banyak high fructose corn syrup, ia boleh mengakibatkan daya tahan insulin kita. Dan yang kedua adalah kegemukan. Dan bagi mereka yang mempunyai type 2, diabetes, penderita diabetes juga boleh membahayakan. Dan begitu juga mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi, high blood pressure juga boleh mengakibatkan kadar darahnya meningkat ataupun high blood pressure daripada high fructose corn syrup yang kita konsum setiap hari. Di antaranya jenis-jenis minuman antaranya ini dikatakan fruit juices contain artificial sugar coloring. Kebanyakan minuman-minuman jus buah-buahan ini mengandungi gula yang diproses oleh kilang-kilang dan mempunyai coloring, jenis pewarna, dan begitu juga yang nak menahan ataupun dikatakan boleh membuat ia mempunyai gaya tahan ataupun daya tahan yang lama, boleh simpan lama apabila ia disimpan, yang mana ia mengandungi kadar air gula yang begitu tinggi. Lebih-lebih lagi sirap ataupun kordial yang kita minum setiap hari mungkin dia sedap, manis, tetapi kita dapati bahawa minuman-minuman kordial ini mempunyai artificial, gula yang tidak asli dan pewarna, dan begitu juga concentrated yang begitu pekat, kandungan air gulanya melebihi fructose ataupun gula daripada buah-buahan yang asli. Jadi digalakkan kalau kita nak minum air, sirap ataupun apa sahaja minuman yang manisan, maka kita sangat digalakkan supaya ambillah, makanlah, minumlah daripada buah-buahan yang fresh, yang segar. Kita sangat digalakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran yang mempunyai berwarna-warni, sekurang-kurangnya 5 jenis warna. Sama ada dia warna kuning ataupun merah, warna ungu, hijau ataupun biji dumia ataupun sebagainya. Ini adalah apabila kita makan buah-buahan yang fresh, yang asli, yang segar, ia boleh meningkatkan kesihatan kita dan sebagainya.
Jadi maka dari itu insya-Allah kita pada hari ini kita ambil 7 jenis makanan yang boleh membahayakan, yang bercanggah dengan Quranic food yang patut kita hindari daripada pemakanan kita setiap hari. Maka itu kita pada hari minggu ini kita ambil 7 dan kita akan sambung yang ke-8, yang ke-9 dan yang ke-10. Jadi ini sangat-sangat tidak digalakkan kita makan setiap hari potato chips, dan begitu juga energy drink, minuman yang bertenaga yang kandungan gula dan sweetenernya, pemanisnya begitu tinggi, dan begitu juga kandungan kafeinnya begitu tinggi yang boleh membahayakan jantung kita sebagaimana kajian di Amerika pada tahun 2011. Jadi marilah sama-sama kita kembali kepada makanan yang sihat yang Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah, minumlah apa yang telah kami karuniakan di atas muka bumi. Pastikan makanan itu mempunyai 2 kategori. Yang pertama halal, yang kedua thayyibah. Makna secara keseluruhan wholesome. Makanan, minuman itu adalah selamat, bersih, safety, tidak bahaya dan nutrisinya adalah sihat dan segar. Wallahu a'lam bisawab. Sebaik-baiknya kita ikut gaya hidup, pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sehingga bertemu sekali lagi pada episod yang selanjutnya 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.